Shalom dan salam madani kepada warga Bicara Sabda. Saya ingin berterima kasih kepada pihak Bicara Sabda kerana memberi saya peluang untuk berkongsikan sedikit sebanyak tentang berdoa untuk lawatan Tuhan pada malam ini. Berdoa dan umat Kristian itu tiada berpisah. Berdoa itu boleh dikatakan berbicara dengan Tuhan. Di dalam Alkitab, dari Kejadian hingga ke Wahyu, mengandungi banyak contoh doa umat Allah yang menyeru kepadanya untuk pertolongan, memuliakan namanya, maupun kerinduan untuk melihat penghakiman kudus Allah dijatuhkan ke atas musuh-musuh mereka. Tanpa doa, boleh dikatakan mustahil untuk kita sebagai anak-anak Allah untuk mengetahui kehendak Bapa Syurgawi dan bekerja selari dengan kehendaknya kemudian. Sewaktu saya membesar, saya menonton di kaca TV di mana Allahyarham Sudirman sebagai duta nyanyian pelancongan Malaysia mempopularkan sebuah lagu iaitu Kenali Malaysia, Cintai Malaysia ataupun To Know Malaysia is to Love Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, kita diberkati dengan pelbagai tempat pelancongan yang menarik yang bertaraf dunia. Tapak-tapak penyelam scuba di Sipadang, tapak warisan dunia UNESCO di Pulau Pinang dan di Melaka, serta banyak tempat lagi seperti Gua Mulu yang menjadi tempat yang menyambut ribuan pelancong setiap tahun. Tahukah saudara-saudari yang dikasihi Kristus, selain daripada tapak pelancongan yang bertaraf dunia, Malaysia juga mempunyai warisan rohani yang bertaraf dunia. Ini semua hanya terjadi oleh kerana anugerah Tuhan yang besar. Saya percaya bahawa setiap bangsa tidak dilupakan oleh Allah dan Dia telah menempatkan umat-umatnya sesuai dengan rencananya, tepat pada waktunya untuk menjadi terang dan garam di mana juga kita berada. Di semenanjung Malaysia, mendiang John Sung, seorang evangelis yang terkenal dari negara China, telah membawa api kebangunan rohani ke Pekan Setiawan pada tahun 1930-an. Dan hasil daripada kebangunan rohani tersebut masih boleh dilihat, masih boleh dialami, masih boleh dihayati pada hari ini. Bagaimana pula dengan umat Kristian di Borneo? Adakah mereka dilupakan Tuhan? Tidak sekali. Sudah pasti saudara-saudari pernah mendengar cerita bagaimana Tuhan melawat umatnya di Sabah dan Sarawak melalui kebangunan rohani di merata tempat, terutamanya di Bario dan Baklalan di Sarawak dan di Taginambor di Sabah. Pelanan Doa Gunung Murut atau PDGM secara singkat dilahirkan di tengah-tengah pekerjaan Roh Kudus. Mendiang Pak Agung Bangau yang setia mengikuti setiap arahan daripada Roh Kudus bersama-sama orang sekampung di Baklalan mendirikan gereja Haleluya di Gunung Murut, gunung yang tertinggi di Sarawak, dan telah diberi nubuatan bahawa berkat dari syurga akan mengalir dari Gunung Murut ke seluruh dunia melalui doa. Pada tahun ini, saya diberkati kerana berkesempatan menyertai PDGM untuk kali kedua bersama rakan-rakan lain. Memang semangat berkobar-kobar untuk bertemu dengan Tuhan di atas Gunung Murut, tetapi juga ada bisikan yang menimbulkan keraguan. Kalau lutut saya masih berminyak, kalau saya mampu menyahut cabaran tersebut, puji Tuhan, Dia yang menyempurnakan segalanya. Dan saya diberi peluang untuk kongsikan bagaimana kita boleh berdoa untuk lawatan Tuhan. Nombor 1, berdoa itu wajib. Kalau kita perhatikan bahan-bahan ajaran sekolah minggu, seringkali kita tahu bahawa seseorang harus membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Berdoa itu wajib. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 5 kali sehari, tetapi kita diserukan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 untuk berdoalah sepanjang masa. Untuk mengupas maksud Rasul Paulus tentang hal berdoa, adakah ini bermaksud kita tidak melakukan apa-apa lain selain daripada berdoa? Ayat 1 Tesalonika 5 ayat 17 merupakan dorongan supaya kita mengambil setiap kesempatan, mengambil posture ataupun sikap berdoa pada setiap masa. Yang tidak bermaksud tanpa melakukan apa-apa saja selain daripada doa.
Adakah engkau berhadapan dengan sesuatu yang masalah di sekolah, sesuatu masalah di rumah tangga, maupun engkau mengalami kerumitan di dalam kesihatan anda? Adakah doktor memberitahu engkau bahawa penyakit yang engkau alami sekarang semakin buruk, keadaannya semakin merebak? Berdoalah. Itulah yang Rasul Paulus maksudkan dengan menyatakan berdoalah sepanjang masa. Sikap berdoa itu adalah wajib untuk setiap orang Kristian sebelum Tuhan dapat melawat kita. Di dalam Alkitab, seringkali kita melihat bagaimana Tuhan menjawab umat-umatnya setelah mereka berdoa. Masih ingatkah saudara-saudari yang dikasihi Kristus, sewaktu Ilya berdoa di hadapan nabi-nabi Baal, di mana Ilya menyeru kepada Allah untuk membakar korban persembahan di atas mezbah? Oleh kerana Ilya berdoa, maka dijawablah Allah, dan api dari syurga turun dan menjilat habis korban persembahan tersebut. Dan setelah itu, kebangunan rohani di Israel berlaku. Kebangunan rohani di Israel terjadi. Umat Allah bertaubat dan membunuh semua nabi-nabi Baal dan kembali menyembah Allah. Jangan-jangan pula kita lupakan tentang murid-murid Yesus yang tinggal di Jerusalem selepas Yesus bangkit dan kembali ke syurga. Mereka berdoa dengan setia setiap hari, menunggukan penolong yang dijanjikan Tuhan Yesus, sehingga perkara tersebut digenapi. Roh Kudus, penolong yang dinanti-nantikan, telah turun dari syurga dan memenuhi setiap peribadi murid Yesus dan memperkasakan mereka untuk melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Ingatlah, secara manusiawi dan mengikut kedagingan sendiri, perkara-perkara yang kita mampu lakukan hanya perkara yang biasa. Tetapi dengan Tuhan, oleh kerana doa yang selari dengan kehendaknya, semuanya boleh menjadi luar biasa. Kalau kita perhatikan kehidupan Tuhan Yesus, Yesus sendiri meluangkan banyak masa untuk berdoa. Dia tidak merungut bahawa pelayanannya susah, terdapat terlalu banyak aktiviti yang dia harus lakukan, tetapi kita boleh lihat bahawa dia seringkali mengundurkan diri ke tempat yang terpencil, bukan saja pada waktu awal pagi, tetapi sehingga larut malam untuk berdoa. Yesus sendiri, anak Allah, peribadi kedua di dalam Tritunggal, mengamalkan doa sebagai satu tabiat harian. Apakah lagi kita sebagai manusia fana? Adakah doa kita sekadar doa-doa yang selamat? Berdoa sebelum makan, berdoa untuk mendapat berkat, berdoa supaya anak kita pandai di sekolah. Jangan salah sangka saya tidak meremeh-temehkan perkara-perkara doa tersebut. Tetapi memang betul kita harus doakan ahli keluarga kita untuk kesihatan masing-masing, serta bersyukur kerana diberi berkat yang secukupnya dan kita tidak kebuluran. Saya ingin mendorongkan saudara-saudari yang dikasihi Kristus supaya kita tingkatkan usaha doa kita ke tahap yang lebih mendalam. Marilah kita menyelami corak hidup yang berdoa sentiasa. Barulah kita dapat melihat lawatan Tuhan di dalam hidup masing-masing. Jangan berdoa mengikut musim ataupun kesukaan hati, tetapi rindu berbicara dengan Tuhan selalu pada setiap masa. Tuhan rindu berbicara dengan umatnya melalui doa dan tidak sabar melakukan pekerjaannya di dalam kehidupan kita. Doa itu akan mempersiapkan kita untuk menerima lawatan Tuhan. Perkara 2, doa itu diikuti pertaubatan. Saya ingin ulang sekali lagi. Doa itu diikuti pertaubatan. Kalau kita memerhatikan apa yang berlaku di dalam Alkitab, terdapat satu corak yang muncul dengan konsisten. Berdoa itu sentiasa diikuti pertaubatan. Sewaktu John Sung membawa api kebangunan rohani di Pekan Setiaan pada tahun 1930-an, kehidupan umat Kristian di sana mengalami perubahan yang luar biasa. Mereka tidak lagi mengamalkan tabiat-tabiat lama seperti menghisap candu, menjadi mabuk, berjudi, maupun melawat rumah pelacur. Mereka setia kepada Tuhan, beribadah di gereja setiap hari Minggu, dan memimpin keluarga mereka di dalam ketakutan Tuhan. Hal yang sama juga berlaku di Borneo sewaktu Tuhan melawat umatnya melalui kebangunan rohani setelah umat Allah berdoa, tekun berdoa, setia berdoa setiap hari. Persekutuan doa yang berjalan sepanjang malam hingga ke awal pagi, sukacita
yang tidak terhingga dapat dirasai di seluruh kampung. Lawan menjadi kawan, keluarga saling memaafkan, dan pelbagai mujizat terjadi. Perkara-perkara tersebut tidak sepatutnya menjadi sesuatu yang aneh, tetapi norma di dalam kehidupan Kristian. Kalau kita perhatikan kebangunan-kebangunan rohani yang dicatatkan di dalam Alkitab, ia mengikut corak yang sama. Niniwe, kota yang amat jahat dan didiami musuh orang Israel, telah bertaubat. Itulah satu-satunya kejadian di mana haiwan ternakan juga berkabung, sesuatu hal yang tidak pernah berulang di dalam sejarah. Allah mengubah fikirannya dan tidak menghakimi kota Niniwe untuk waktu itu setelah setiap jiwa di dalam kota tersebut, daripada yang besar hingga ke kecil, bertaubat oleh kerana mereka takut akan kemukaan dan penghakiman Allah yang kudus. Sungguh luar biasa. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Yakobus ayat 2, bab 2 ayat 26 menyatakan, tubuh tanpa roh, tubuh yang mati, begitu jugalah iman tanpa perbuatan, iman yang mati. Berdoa itu memerlukan iman, tetapi iman manakah yang kita sandarkan doa kita? Adakah doa kita berharap kepada Tuhan Yesus? Ataupun doa kita hanya semata-mata satu tabiat, perkataan yang dinyatakan, yang keluar daripada mulut kita kerana sudah terlalu biasa sebagai satu tabiat? Sewaktu berdoa, salah satu soalan yang amat penting pendoa harus tanya adalah, adakah saya menjadi jawapan kepada doa saya? Contohnya, jika saya sedang memandu kereta dan saya melihat seorang gelandangan di tepi jalan dan saya doakan, oh Tuhan, silalah Engkau memberi dia makanan yang secukupnya untuk hari ini. Dan di tepi saya telah memberi tapau satu teh ais, saya sudah tapau satu bungkus nasi lemak. Bukankah saya harus menjadi jawapan kepada doa saya? Bukankah saya seharusnya berhentikan kereta saya di tepi jalan dan memberikan orang gelandangan tersebut makanan dan minuman saya? Itulah sebabnya umat Kristian harus tanya soalan ini. Adakah saya menjadi jawapan kepada doa saya? Itulah sesuatu yang kita harus tanya, tepuk dada, tanya selera. Adakah kita menjadi jawapan kepada doa diri sendiri? Tuhan akan melawat umatnya sewaktu doa kita selari dengan perbuatan dan iman kita. Doa yang ikhlas selalunya akan berakhir di dalam tindakan yang nyata, supaya mereka yang tidak percaya dapat melihat dengan mata sendiri perubahan hidup yang luar biasa dan nyata. Bayangkan kita orang yang percaya, yang setiap hari berdoa saja, tetapi hidup kita tidak pernah berubah. Bukankah kita membawa malu kepada nama Tuhan yang kita sembah kepada orang ramai? Sewaktu kita berdoa, sesuatu yang ajaib akan berlaku. Hidup kita yang berubah oleh kerana kuasa Roh Kudus melalui lawatan Tuhan menjadi bejana yang boleh dipakai guna oleh Allah untuk mengalirkan berkat kepada orang lain. Itulah sebab PDGM diberi nubuatan bahawa berkat akan mengalir ke setiap pelosok dunia kerana gunung doa tersebut telah dilawati Tuhan. Sehingga hari ini, pendoa-pendoa syafaat dari benua lain seperti dari Amerika, daripada Eropah telah datang berdoa dan berbicara dengan Tuhan di Gunung Murut untuk memenuhi nubuatan tersebut tanpa disedari. Dan mereka sangat-sangat diberkati. Mungkin saudara-saudari akan tanya, apakah yang kita lakukan di atas gunung tersebut? Apa yang boleh dilakukan selama 3 hari tersebut? Biar saya kongsikan sedikit sebanyak. Di dalam perjalanan doa Gunung Murut, ya memang jalannya susah. Memang jalannya mempunyai banyak cabaran. Jangan bimbang. Kita berjalan bersama-sama umat Tuhan, bersama-sama umat Allah yang lain, dengan hati yang penuh sukacita. Langkah demi langkah kita mendaki gunung tersebut. Sewaktu kita sampai di gereja Haleluya, di tapak yang kudus itu, memang hati saudara-saudari yang dikasihi Kristus akan menjadi sangat ringan. Semua pergumulan, semua beban kita letakkan di tapak kaki Tuhan Yesus saja. Dan terdapat kebaktian selama 3 hari tersebut. Setiap pagi pada pukul 5 kita akan boleh mendengar tiupan syofar, di mana sesiapa yang digerakkan hati untuk berdoa boleh pergi ke gereja
gedung gereja untuk berdoa. Dan pada waktu pagi terdapat satu kebaktian, pada waktu petang terdapat satu kebaktian, pada hari yang terakhir terdapat 3 kebaktian, pagi, tengah hari, dan petang. Sana semua saudara dalam Kristus akan berkumpul, kita akan bersama-sama berdoa, dan saudara-saudari mungkin tanya, kalau saya tidak suka berdoa, buat apa saya pergi? Mari saya kongsikan sedikit sebanyak tentang hal doa. Kalau saudara-saudari tidak suka berdoa, berilah peluang kepada Roh Kudus untuk bekerja di dalam kehidupan saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Pergilah berjumpa dengan Tuhan, berbicara dengan Dia. Berdoa itu adalah wajib dan berdoa itu diikuti pertaubatan. Kalau hidup sebagai orang Kristian kita tidak berdoa, memang susah untuk menjadi Kristian yang dapat menjadi terang dan garam di dunia ini. Ayo, mari kita tingkatkan usaha kita untuk berdoa senantiasa, kerana kita ingin melihat sesuatu yang baru terjadi bukan saja di dalam kehidupan saya dan engkau, tetapi di Malaysia juga. Kalau sebagai seorang Kristian, kita boleh pandang dari sudut bahawa berdoa itu wajib dan berdoa itu harus diikuti pertaubatan. Saya rasa bahawa itu sudah mencukupi untuk melihat kebangunan rohani berlaku sekali lagi di tanah air kita yang tercinta. Sebelum saya mengakhiri perkongsian pada malam ini, izinkan saya kongsikan beberapa kesaksian yang berlaku di PDGM pada tahun ini. Yang pertama, terdapat seorang bapa yang mempunyai pertumbuhan di kakinya, tetapi bapa tersebut bertekad untuk bertemu dengan Allah di atas Gunung Murut. Saya percaya bahawa Allah telah berbicara dengan bapa tersebut sebelum itu untuk melangkah di dalam iman. Dan bapa tersebut setia menyahut seruan Allah. Walaupun anak bapa tersebut bilang, oh bapa jangan naik. Memang sangat susah, memang sangat mencabar. Kaki bapa sangat sakit, memang mustahil. Tetapi bapa tersebut tidak pernah undur. Puji Tuhan, sewaktu bapa tersebut berjaya dan selamat sampai di kawasan gereja, haleluya, rasa sakit di kakinya sudah hilang. Dan satu mujizat telah terjadi. Pertumbuhan di kakinya juga hilang. Puji Tuhan atas mujizat yang nyata tersebut. Secara peribadi, saya juga diberkati Tuhan sewaktu saya melawati Gunung Murut. Pada hari yang kedua di dalam kebaktian, terdapat satu jemputan untuk maju ke depan bagi sesiapa yang ingin didoakan. Saya mempunyai satu pergumulan di dalam hati saya. Sudah kian lama saya telah bergumul di dalam hati saya. Dan dengan iman saya melangkah ke hadapan untuk didoakan. Sewaktu saya menunggu giliran saya untuk didoakan, saya terasa
seperti terdapat satu tapak tangan yang menepuk bahu kanan saya. Seperti tapak tangan tersebut menyatakan, maju saja, aku menyertai engkau. Dan sewaktu saya menoleh ke belakang, saya tidak melihat sesiapa pun yang berdiri dekat dengan saya yang mampu menepuk bahu kanan saya. Jadi saya mengambil itu sebagai satu tanda bahawa Allah telah mendorong saya, Allah telah memberi jawapan kepada pergumulan saya supaya saya harus maju di dalam hal pergumulan tersebut. Supaya saya harus menjawab ya kepada persoalan tersebut. Jadi tiba giliran saya untuk didoakan. Pendoa syafaat tersebut melepaskan kata-kata yang tepat yang menggenapi pergumulan saya dan mendorong saya untuk maju dan berjalan ke arah Allah ingin tunjukkan. Tapak gereja di Gunung Murut juga dikenali sebagai Reket Meligan ataupun di dalam bahasa tempatan Lumbawang, tapak yang kudus. Memang ajaibnya mengalami hadirat Tuhan di sana setiap kali saya telah berada di sana. Terdapat banyak lagi kesaksian oleh orang lain yang pernah mengalami hadirat Allah dan pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa di dalam hidup mereka sewaktu mereka mengejar hadirat-Nya di gunung doa dalam postur berdoa. Saya yakin dan percaya bahawa jika saudara-saudari yang dikasihi Kristus membawa pergumulannya ke hadapan Tuhan di gunung doa, Dia akan mengabulkan tepat pada waktunya. Semoga kita menjadi pendoa syafaat yang menenangkan hati Tuhan senantiasa peka terhadap apa yang ingin disampaikan Tuhan dan setia melakukannya. Tuhan masih rindukan umat-Nya di Malaysia untuk berdoa agar gelombang kebangunan rohani yang baru akan terjadi sekali lagi. Ayo, mari kita bangkit berdoa dengan tekun setiap hari agar kebangunan rohani membajiri Malaysia dari Perlis ke Sabah. Malaysia memang memerlukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa dan doa umat-umat-Nya adalah kunci untuk membuka tingkap syurga agar berkat Allah dicurahkan ke atas seluruh Malaysia. Dunia sekarang sedang maju dengan kadar yang sangat laju. Setiap hari terdapat penemuan baru, keterobosan teknologi yang baru, dan saya sudah pasti bahawa saudara-saudari yang dikasihi Kristus sudah biasa dengan istilah AI ataupun Artificial Intelligence dalam bahasa orang putih ataupun dalam BM kecerdasan buatan. Mungkin engkau sudah menggunakannya untuk menyiapkan kerja sekolah maupun kertas kerja sewaktu ketandusan idea ataupun gembala sidang yang memakai aplikasi ChatGPT untuk menulis khutbah-khutbah hari Minggu. Jangan terperanjat apabila mendengar tentang hal ini. Terdapat juga sebuah gereja di Germany yang memanfaatkan kuasa AI di dalam ibadah raya mereka, di mana khutbah pun disampaikan oleh AI dan gembala sidang tidak perlu melakukan apa-apa kecuali menekan beberapa tombol saja. Izinkan saya cadangkan sesuatu. Semoga kehidupan rohani engkau dan saya tidak dikuasai AI buatan manusia, tetapi dikuasai AI buatan Allah, yaitu api Injil. AI itu api Injil. Semarakan api Injil ke seluruh bangsa dengan kuasa Roh Kudus melalui doa yang hanya dapat diperoleh jikalau engkau dan saya tetap setia berdoa dan berakar di dalam firman Tuhan pada setiap masa. Jikalau saudara-saudari mempunyai sebarang pertanyaan lanjut tentang PDGM, dialu-alukan engkau menunjukkan soalan tersebut melalui FB Live ataupun chat di Zoom dan saya akan cuba sebaik mana untuk menjawab pertanyaan saudara. Setakat ini saja perkongsian saya pada malam ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.